Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan nabina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likulli arwahi abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat sya'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sadaqa Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang oleh Allah untuk kita berada di rumah Allah sebagai tetamu Allah dalam menunaikan ibadah sembahyang fardu utamanya, dan juga untuk kita mendapatkan ilmu sedikit sebanyak. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah yang baik, yang salihin. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur pada Allah kerana tak lama lagi kita akan berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak yang didoakan oleh imam tadi. Mudah-mudahan kita keberkatan, kita menghadapi bulan Syaban ini berkat, dan juga ketemukan kita bulan Ramadan, sebab kita bimbang kok nanti lagi beberapa hari saja kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Malangnya kita rupanya Allah ambil, ya, diambil oleh Allah, maka kita gagal untuk mendapatkan keberkatan Ramadan. Mudah-mudahan itulah harapan kita, supaya kita bertemu dengan Ramadan dengan penuh keberkatan ini, amalan kita bertambah baik lagi. Yang mana amalan kita bulan Ramadan ini Allah gandakan. Setiap amalan kita Allah gandakan. Jadi kalau kita dapat beribadah dengan lebih baik, kita akan dapat beruntung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terus saja kita kepada kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi kita pada kali ini iaitu membicarakan masalah 311, 312, 313. InsyaAllah kalau dapat 312 ni pun memadai dah. Dan juga saya mohon ampun maaf banyak-banyak kalau sekiranya apa yang saya baca nanti dia mengganggu concentration tuan-tuan, ataupun ya kita rasakan macam ya ada tak kena saja. Tapi insyaAllah ya dalam bab al-wudu dan juga apa sebut menyatakan mengambil wudu dan juga menyentuh ya kemaluan lelaki ini dan juga perempuan,
Ya, jadi saya mohon ampun maaf kerana bimbang pokok nanti saya juga dituduh ya, yang tak baik, yang tak elok. Tapi apa yang kita hendak sekarang ni ialah ilmu. Yang kita nak baca ni ilmu. Dan saya gunakan kitab, tambah lagi satu, Wasyahil Afrah. Ya, Wasyahil Afrah, untuk membandingkan atau membicarakan tentang apa yang kita nak baca nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam 311 ni dibicarakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kita sama-sama memahaminya, yang mana masalah 311 menyentuh, dia nak cakap pun susah nah, tapi nak buat macam mana? Ia menyentuh jubur atau faraj, batalkah wuduk? Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Jikalau menyentuh seseorang akan juburnya atau menyentuh akan faraj isterinya atau juburnya sendiri, ya, dengan tapak tangan tiadalah berlapik, tapak tangan tak berlapik, nescaya batal air sembahyang. Ya, jadi kalau sentuh tapak tangan dengan tapak tangan, maka batallah ya air sembahyang kita. Jadi bila sebut saja tapak tangan, sebenarnya tapak tangan dan juga tapak kaki, dua tapak kaki, bila sentuh saja batal. Mana dia? Iaitu perut. Perut mana? Perut tangan kita. Mana perut tangan? Bila kita buat macam ni, yang mana yang bercantum, itulah dia tapak tangan. Yang perut tangan. Yang mana cantum. Cuba kita pegang, kita tengok yang mana bercantum. Yang tak bercantum bukan dia. Ya. Yang bercantum bukan dia. Jadi yang tapak tangan tadi ni yang bercantum tu, yang itulah yang kalau tersentuh kemaluan batal wuduk. Jadi kalau yang ni tak batal, ni ujung. Kalau tepi tak batal sebab dia tepi. Dan juga untuk makluman kita bersama, dalam sembahyang kita wajib ya meletakkan tapak tangan kita ni di tempat sujud. Jadi bila kita letak gitu, tak boleh buat macam ni. Ya, ataupun buat macam ni. Ya, tak boleh. Mesti kita letakkan tapak tangan kita ini ya di tempat sujud. Kemudian begitu juga tapak kaki. Bukan tapak kakinya, ujung perut jari kaki. Perut jari kaki pun kena macam ni. Ya. Jadi kalau perut jari itu tak kena, contohnya kita sujud di atas ujung jari, tak sah. Kalau sujud di ujung jari tak sah. Kadang-kadang kita tengok jamaah ya bila sujud, cuba intai-intai tengok kaki mereka macam mana. Kalau jari mereka macam ni buat, tak sah. Dia mau ni dia. Tapak perut jari ni kena berada di betul-betul di ya tempat sujud. Barulah ya sempurna. Minta maaf, rasa kering tekak. InsyaAllah saya akan cuba tunjukkan nanti yang betulnya, supaya kita melaksanakan tugasan kita, sembahyang kita betul. Ini pun juga penting. Mana nak letak tadi pun sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tengok ya.
Bila kita nak sujud, macam ni, tak maaf banyak lah saya buat macam ni. Bila sujud, turun ke bawah. Yang sunat kalau boleh, turun kaki dulu, kemudian baru tangan. Pastikan tangan tadi ni, ya, tak apa kalau kena yang ni, wire ni tak apa. Tapi dahi jangan. Dahi tak mau. Ni dahi tak kena. Ni dia. Jadi jari tadi ni, pastikan ya. Saya sembahyang sujud saya buat macam ni. Tapi yang sebenarnya yang sunat kita kena buka. Buka sikit. Tapi bila buka saya bimbang sebab saya tak pakai seluar. Saya pakai kain. Jadi gini. Supaya jangan nampak paha. Jangan nampak paha kita, buat macam ni. Jadi ya, bila sujud macam ni, pastikan jari kaki kita ni, ya, banyak lipat dia, terbuka dia. Ya, jangan jari kaki kita macam ni. Dia macam ni. Ataupun dia satu saja pun tak cukup. Dia mau paling kurang 2. Jadi kalau 2 tu boleh gagah. Tapi dia punya perut dia. Gitu. Itulah keadaan dia. Manakala duduk tu terpulang dah macam mana yang boleh. Tapi bila sujud, pastikan 2 ni kena, paling kurang 2 ataupun 3. Pastikan dia kena kepada sejadah kita. Kalau tidak, maka sembahyang kita dianggap tidak sempurna. Wallahu a'lam. Begitu juga tangan kita. Bila sujud, tangan pastikan dia begitu, ya. Dan sujud macam ni. Terus ke bawah. Itu cerita. Jangan macam ni. Sujud macam ni. Ataupun dia pegang penumbuk gini, dia buat sujud macam ni. Dia tak mau. Itu dah kita kena faham. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung semula tapak pegangan tadi ni. Jikalau menyentuh seorang akan juburnya sendiri. Jubur ni maksudnya tempat keluar najis. Bulatan keluar najis itu. Dan yang ni juga kalau kematian berlaku, maka kena basuh ni tempat ni, jubur ni kena basuh. Tapi orang mati, jubur dia tak macam orang hidup. Orang hidup sentiasa rapat. Tapi kalau orang mati dia lembut dah. Terbuka aja. Itu ceritanya. Atau menyentuh akan faras isterinya. Atau juburnya, jubur isteri. Ya, apa hai? Dengan tapak tangan. Tapak tangan sinilah. Dengan tapak tangan dan yang tiada berlapik dan tak berlapik. Nescaya batallah air sembahyangnya. Ya, batal air sembahyang. Ya, kita kena ingat semua ni adalah kalau menyentuh faraj, kalau menyentuh jubur, ya semuanya dikenali sebagai manusia, anak Adam. Kalau binatang, ya tak batal, tidak batal, ya basuh ialah. Kalau ada najis, basuh je. Baik. Atau menyentuh ia akan jubur budak-budak, wajib juga atasnya mengambil wuduk. Ya, jubur budak-budak pun dia basuh berak katakan, buang air besar atau buang air kecil, kita basuh dan kita sentuh dengan tangan kita tempat kemaluan dia ataupun tempat najis dia, maka batallah ya air sembahyang kita. Adapun jika menyentuh zakarnya dengan belakang tangan, ya belakang zakarnya sendiri, ya dengan tangan atau lengannya atau suatu yang bukan tapak tangan, nescaya tiada wajib mengambil air sembahyang, tak batal. Ya, ini jelas. Baik. Yang mana saya baca ni betul ke? Betul. Masalah menyentuh ya buah ya Allah, nak buat macam mana? Masalah menyentuh buah pelai.
pelirnya, maksudnya kemaluan orang lelaki lah ni, lain daripada zakar. Lain daripada zakar. Kata Syafi'i, maka jika seseorang menyentuh, ia akan dua buah, ya, dua buah tu maksudnya telur kemaluannya lah, pelirnya tu, atau dua papan punggur-pungkurnya, papan pungkurnya, maksudnya tempat duduk tu, ya, atau dua lututnya, dan tiada menyentuh ia akan kemaluannya. Menyentuh ia akan zakarnya. Oh, zakarnya disebut zakar sini. Tidaklah wajib atasnya wuduk. Maknanya tak batal. Ya. Kalau menyentuh buah kemaluan dia, buah dia dua biji tu, ya, satu ke dia pegang, dua ke dia pegang, ya, dengan tapak tangan, tak ada lapik-lapik, tak batal. Ni lebih jelas lagi, ya. Nadi dia apa, dipecahkan lagi, dihalusi lagi. Sama ada menyentuh ia akan demikian itu daripada orang yang hidup atau orang yang mati. Orang tu hidup atau mati, dia sentuh apa? Buah kemaluan dia. Bukan kemaluan dia, buah dia tu, buah zakar tu. Apa hukum? Batal dah wuduk? Tak. Jadi sekarang ni, ya, kalau tak tahu, dah tahu. Jadi fahamlah kita. Ya. Baik. Ada lagi ni. Menyentuh, muka nombor 313. Masalah menyentuh zakar dan juga jubur dan faras binatang. Batalkah wuduk? Zakar ni binatang punya. Jubur ni binatang punya. Faras ini binatang punya. Ya, batalkah wuduk? Kata Imam Syafi'i, ya, jika menyentuh seseorang daripada zakar dan juga jubur dan juga faras daripada binatang, tiadalah diwajibkan wuduk, yakni tiada batal wuduknya. Basuh ialah tangan tu, bersihkan kalau ada najis. Ya. Baik, apa lagi? Dari pihak bahwasanya segala anak Adam itu bagi mereka itu hormat. Baik, kita baca balik. Tiada wajib wuduk, yakni tiada batal wuduk. Dari pihak bahwasanya segala anak Adam itu bagi mereka hormat. Maksudnya, ya, penghormatan kepada anak Adam. Tapi kalau binatang tak payah. Ya, itu maksud dia. Dan atas mereka itu ta'abbud. Maksudnya kita ni sebagai mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Dan tiada bagi segala binatang. Binatang tak beribadah. Dia tak erti sembahyang, tak erti apa. Cuma ibadahnya memang ada, tapi cara dia. Dan tiada padanya seumpama manusia. Dia tak macam manusia. Manusia ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada sebagainya. Jadi penghormatan kepada manusia ni lebih lagi lah. Itu maksudnya. Baik. Kita sambung sedikit. Kita baca sikit kitab Wasyahul Afrah ni. Wasyahul Afrah wa Asbahul Fallah. Apa maksud sini katanya? Ada sedikit sini, ya. Iaitu menyentuh lelaki dengan perempuan. Bersentuhan lelaki dengan perempuan tanpa berlapik yang bukan mahramnya, walaupun perempuan yang mati, ya, maka dikeluarkan daripada yang tersebut itu lelaki bagi dia keduanya, perempuan keduanya, khunsa keduanya, ya, khunsa dengan lelaki, khunsa dengan perempuan, dan tiada batal lah wuduk dengan menyentuh, ya, rambut, sentuh rambut
tak batal, gigi tak batal, kuku tak batal, dan dikendaki dengan lelaki dan perempuan itu adalah yang sudah sampai had syahwat. Jadi yang ini sebenarnya dalam masalah batal wuduk kita menyentuh perempuan, ialah perempuan yang sudah cukup umur dewasa. Tapi kalau yang kecil lagi pun dijaga. Yang tak cukup umur lagi pun kena jaga. Apa dia? Sudah sampai had syahwat. Kita tengok dia geram, dia kata. Is lawanya dia. Itu pun juga tu. Bila kita tengok parti lawanya, teringin nak peluk dia. Jawabnya, tapi dia tu budak lagi. Budak, tak cukup umur lagi pun. Boleh ke pegang? Jangan. Iaitu waktu sampai had syahwat pada uruf dan dikendaki dengan mahram. Ini mahram lain pula. Jadi kalau sampai dah had syahwat pada uruf, maknanya kalau kita sentuh dia, kita pegang dia, batal wuduk kita. Walaupun umurnya baru 7 tahun, 8 tahun, belum lagi sampai 9 tahun ke atas. Tapi sudah nampak dia punya apa kata orang, tak arti nak sebut, kalau dah bagus sangat, elok sangat, maka tu kena jaga-jagalah. Tapi kalau ayah mak dia tak ada masalah. Kita ni yang bukan ayah mak. Tapi kalau kita mahram dengan dia tak apa. Kita peluk dia tak apa. Tapi kalau ikut Syafi'i, dia tak apa. Tapi kalau ikut Hanafi, peluk saja atau dengan nafsu boleh batal wuduk, batal juga. Baik. Dan dikendaki dengan mahram ialah mereka yang haram nikah dengannya dengan sebab nasab, boleh juga. Disebab nasab. Haram nikah dengannya kerana apa? Dikendaki dengan mahram ialah mereka yang haram dinikahi dengannya sebab adik-beradik, nasab, keturunan. Dia ayah maknya, ayah mak kita. Dia mak kita. Ayah dia ayah kita. Maknanya dia ni adik-beradik dengan kita. Jadi kalau adik-beradik dengan kita, lawa pula tu, macam mana? Tak ada masalah yang tu Jadi kita kena nilah sebab dia ni kira nasab keturunannya memang keturunan kita, adik-beradik kita, sama ayah sama mak, itu tak ada masalah. Dan begitu juga menyusu atau menyusu, maksudnya susuan, radha'ah. Radha'ah ini ialah bila mana dia menyusu dengan seorang perempuan, 5 kali susuan kenyang, cukup dah. Katakan dia menangis, wah nangis, kesian, maknya menyusukan tak mau. Orang sebelah rumah kesian tengok, mai sini aku nyusukan dia. Ibu ni pun datang, dia pun mak juga, tapi orang sebelah rumah. Datanglah dia pun nyusukanlah badan, susu badan. Menyusulah hamba Allah ni. Tak lama senyap, kenyang dah jadi dia kira tu. Umur berapa tahun? Umurnya tak sampai lagi 2 tahun. Dan dia menyusu hanya air susu ibu saja dia nyusu. Dan dia tak makan yang lain. Umurnya belum sampai 2 tahun. Menyusu berapa kali? 5 kali. 5 kali apa? 5 kali kenyang. Dia menyusu pula, nanti menangis balik. Orang sebelah rumah manggil, malung, tolong malung, tak boleh. Mak dia tak boleh nyusukan. Menyusu pula, nyusukan lagi. Cukup 5 kali menyusu, tak kira jarak dia, tak kisah. Jarak dia sekali tu, kemudian kali yang kedua petang, pagi petang. Lepas tu nanti esok 2-3 hari lepas tu baru menyusu. Lepas tu pula yang seterusnya, yang keempat pula seminggu lepas tu. Tak kisah. Janjinya dah menyusu 5 kali, maka itu namanya sudah dinamakan radha'ah, susuan. Susuan maknanya dia dengan budak itu sudah macam anak sendiri.
ya, dan juga haram dia kahwin dengan budak tu. Dan bukan dia saja, maka termasuklah juga keluarga dia pun, ya, yang mana keluarga dia yang budak tu haram kahwin, dia pun tak boleh kahwin ibu susu tadi. Dan dia juga tak boleh kahwin dengan ibu susu, dengan kahwin ibu susu. Termasuklah juga orang-orang yang haram kahwin, ya, ibu susu tu ada juga mak dia, ada ayah dia, ada adik-beradik dia, maka dia pun tak boleh juga. Budak ni tak boleh kahwin dengan orang tu. Jadi ini namanya, ya, radha'ah. Satu lagi dinamakan juga, ya, iaitu dengan berambil-ambilan, seperti berambil-ambilan seperti bapa mertua, ibu mertua. Iaitu bila mana kita kahwin, ya, jadi maka situ datanglah mak dan ayah mertua. Maka ibu dan ayah mertua ni haram mu'abbad, haram selama-lamanya kahwin. Jadi kalau menantu tak boleh kahwin dah dengan dia. Mak mentua, ya, kalau menantu itu perempuan tak boleh kahwin dengan pak mentua. Kalau menantu tu lelaki tak boleh kahwin dengan mak mentua. Ya, selama-lamanya tu dah. Walaupun katakan isteri ini, ya, anak kita telah meninggal dunia, aksiden katakan, tak kisah. Ya, jawabnya mu'abbad. Ya, selama haram mu'abbad selama-lamanya. Itu pak mentua dengan mak mentua. Itu, ya, untuk makluman kita bersamalah. Kemudian menyentuh faraj dan dubur pula sini. Menyentuh faraj anak Adam dapat, ya, iaitu kubulnya anak Adam, iaitu kubulnya. Kubul ni maknanya tempat keluar najis itulah. Ya, walaupun yang sudah dikerat. Oh, yang ni bukan dia, kubul ni maksudnya yang depan tadi. Walaupun sudah dikerat, sekira-kira masih, ya, dinamakan faraj. Maksudnya walaupun dipotong sedikit, ya, tetapi faraj juga dengan tapak tangannya, dengan tapak tangan. Maka faraj pada lelaki, ialah sekalian zakarnya. Sekalian zakar, tiada termasuk tempat tumbuh bulu. Tempat tumbuh bulu tak termasuk. Jadi yang tu kalau sentuh tak batal. Yang batal hanya betul-betul batang tu je, ya, kemaluan tu saja. Buah dia tak termasuk, ya. Dan pada perempuan, dua bibirnya yang bertangkup, dua bibir kemaluan itu yang bertangkup, dan daging yang tumbuh di atas faraj, bagi qaul pendapat yang muktamad dipegangi, ya, tumbuh. Pada Syekh Ramli tiada termasuk tempat tumbuh bulunya, sama ada faraj, ya, dirinya atau orang lain. Ya, jadi kalau misal kata tempat tumbuh bulu tu, maka yang tu bukan dia. Tapi yang mana dua bibir sahaja, dua bibir itu bersama dengan tumbuh daging di tengahnya tu, itu juga dianggap sebagai, ya, haram sentuh. Kalau sentuh batal. Ya, maksud situ bukanlah haram itu, ya, maksudnya tidak boleh disentuh. Kalau sentuh batal wudu, tapi dengan tapak tangan. Kalau sentuh dengan belakang tangan tak batal. Sentuh dengan tapak tangan tapi berlapik tak batal. Itulah maksud dia. Baik. Kemudian tempat tumbuh bulu tadi sama ada faraj dirinya atau orang lain. Ya, maksud situ kita ulang balik. Dipegangi pada Syekh Ramli tiada termasuk. Jadi tak termasuk ni. Tak termasuk tempat tumbuh bulu. Maknanya tempat tumbuh bulu ni tak masuk. Kata yang tu batal ke? Tak. Yang tu kalau sentuh tak apa. Sama ada faraj, ya, dirinya atau orang lain. Maksudnya tempat tumbuh bulu tu kalau dia gatal, dia garu katakan, batal ke? Tak batal. Kalau terkena tak batal. Yang batal hanya dua bibir saja. Jadi sama ada lelaki atau perempuan.
Ya, yang lelaki tadi semata-mata ya zakarnya sahaja. Ya, buahnya tak masuk. Kecil atau besar, tak, dia sama aja. Yang hidup atau yang mati. Kalau mati pun, ya, mati katakan kita peluk, ya, kita dia apa ni, anak peluk, anak perempuan peluk ayah dia mati. Terkejut ayah mati, tersentuh kemaluan dia, batal ke? Batal wuduk dia. Wuduk siapa? Wuduk si hidup, anak perempuan tadi. Lelaki tu batal tak? Lelaki tu tak ada apa-apa dah. Dia hilang taklif dah. Sebab dia dah mati. Baik. Dan menyentuh duburnya juga sama batal. Kalau dengan tapak tangan tak berlapik. Yang ni sentuh bulatan halaqah dubur anak Adam. Itu maksudnya. Dan dikendaki dengan tapak tangan. Itu ialah tapak tangan dengan segala perut anak jari. Ya. Tapak tangan. Bila kita buat macam ni, ni perut anak jari dia tu. Semua sekali tu. Tu perut dia tu semua. Jadi mana bertangkup tu, yang kena tu, itu dia. Yang bila sentuh batal. Ya. Manakala sini tak. Tepi ni tak. Ni tepi ni tak. Ya. Tepi-tepi ni tak. Sebab yang ni bukannya perut. Sebab dia tak kena pun nampak. Bila kita buat. Macam mana? Mana dapat petua? Saya teringat yang ni disampaikan oleh ya arwah Ustaz Pengguru Haji Malak Jalatib Pangkalan Hulu. Pak Teh. Arwah Pak Teh. Dia bagi kita macam ni. Pegang di tangan macam ni. Ini perut jari kita dia. Jadi, bila buat macam ni, perut jari tadi ni, kalau sentuh, batal wuduk. Berapa jam dah. Terlupa dah. Nanti masuk waktu. Kita seduh. 8 belum begini. Kalau dah beritahu, kalau dah pasuk beritahu, kita berhenti. Baik, kalau boleh kita selesaikan ini sikit lagi. Tepi, tapak, segala kepala anak jari. Kemudian tiada batal wuduk menyentuh dengan tepi tapak tangan. Nampak? Tepi tapak tangan. Tak batal wuduk. Dengan segala kepala anak jari tak batal wuduk. Kepala anak jari ni dia ni, yang ni. Ya. Itu sebab saya kata kalau sujud macam ni tak sah. Gini, dia mau ni dia sini kenakan. Ya, kenakan waktu sujud. Tuan-tuan kapet lawa lagi baguslah, lagi senang lah. Ya, terasa senang je. Welcome lepas lagi sambung. Tiada batal wuduk menyentuh dengan tepi tapak tangan dan segala kepala anak jari dengan tepi anak jari. Ya, sekaliannya selepas tersentuh menghantar, ya. Tersentuh yakni selepas menghantar yang sedikit. Jadi tak ada apa-apa, tak batal. Wallahu alam. Kita sambung balik. Batalkah wuduk menyentuh najis yang tiada dimaafkan? Ya, batalkah wuduk? Kata Imam Syafi'i, dan barang yang menyentuh seseorang dengan najis yang tiada dimaafkan daripada yang basah, darah atau tanah, ya, maksudnya dan yang tiada dimaafkan daripada yang basah. Apa dia basah? Darah yang basah, tanah yang basah, atau lainnya yang basah, ya, dibasuh jua. Maksudnya tak batal wuduk, tapi basuh ialah tangan kita basuh, ya, dibasuh jua akan barang yang tersentuh daripadanya. Jadi basuh je. Jadi kalau sentuh tadi ni, kalau kena, ya, jawabnya basuh je. Kalau tak basuh, tak sah sembahyang kita. Sebab kita kena najis. Kita bawa najis, jadi basuh. Lain macam kerenda jenazah. Ya. Kerenda tu mayat dalam ada, kita pun tolong angkat sama. Bawa sampai letak di sini.
Belah mana ni kepala lelaki, belah mana? Sunat angkat pula betulkan. Okey. Ya. Siapa yang mengangkat kerenda tu sunat ambil wuduk. Tapi bukan batal wuduk, tak batal. Sunat ambil wuduk. Itu saja. Tidaklah menyebabkan dia batal wuduk dah. Jadi makna kalau dia tak mau ambil wuduk pun boleh. Wuduk yang ada pun boleh. Itu saja beza dia. Ya, kenapa? Sebab ya dia sudah dianggap sebagai melakukan sesuatu yang ya sudah apa kata orang martabat wuduknya sudah kurang. Jadi yang terbaiknya dia ambil wuduk, afdal dia ambil wuduk. Tapi kalau tak mau, tak apa. Tidaklah menyebabkan wajib. Dia bukan wajib, sunat saja mengambil wuduk. Dan tiada wajib atasnya wuduk. Siapa ni yang sentuh darah tadi yang basah, dia daging yang ada najis dia sentuh, ya, atau tanah yang najis, ya. Tapi kalau sekiranya najis itu bukan najis mutawassithah, bukan najis yang biasa ni, ya, tapi najis babi dan anjing, maka jawabnya dia kena sertu. Sertu maksudnya basuh dengan 7 kali, ya, basuhan, satu daripadanya air tanah. Okey. Baik. Mana dia? Habis dia pun tiada wajib atasnya wuduk. Jadi tak wajib kita ambil wuduk. Hanya kalau tangan kita dia kena najis tu tadi, wajib kita itu bukannya sunat dah, wajib kita basuh. Basuh saja, basuh tempat yang kena najis. Tapi wuduk tak payah. Ya, wuduknya masih lagi sempurna, elok lagi. Itu maksudnya. Macam kita sekarang ni, ya, sunat ambil wuduk. Sebab kita dah gunakan wuduk kita sembahyang fardu maghrib. Cumanya bila sembahyang fardu isyak, sunat kita ambil wuduk. Tapi kalau tak mau, tak apa, boleh, ya. Tapi kalau ambil wuduk itu lagi baik. Wallahu alam. Sampai takat 313. InsyaAllah yang akan datang kita masuk 314. Menyentuh najis yang tiada dimaafkan, batalkah wuduk? Yang tiada dimaafkan. Sudah tadi kot? Tiada dimaafkan, tiada basuh, tiada mana? Belum ke? Ya? 315. Okey, sudah dah. Jadi 315 insya-Allah menyentuh zakar faras lagi tak habis-habis ni, kan habis dah. Ada lagi, tak apalah, kita bincang nanti yang akan datang. Tapi tak apa, insya-Allah ilmu sebenarnya yang kita hendakkan, ilmu. Kita dapat ilmu situ. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.